A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 14. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 10 ke? 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa allazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajar fihi tusimuna. Maksudnya, dialah yang telah menurunkan daripada awan air bagi kamu daripadanya sebagai minuman, dan daripadanya juga menjadi tumbuh-tumbuhan yang kamu guna untuk memberi makan kepada binatang ternak. Pengajarannya, kebesaran dan rahmat Allah, kebesaran dan rahman Allah kepada hamba-Nya dengan menurunkan hujan daripada atas. Agar ia dapat dirasai oleh semua orang, walaupun di mana mereka berada, sama ada di tempat yang rendah atau tinggi. Yang kedua, sumber utama untuk manusia hidup ialah air. Dan daripada air juga manusia dapat makan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, daripada air juga manusia dapat makan binatang ternak yang hidup daripada tumbuhan yang berasal daripada air.
Okey, ayat yang ke-11. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli thamarat inna fi dhalika la-ayatan liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dia juga yang menumbuhkan bagi kamu tumbuhan dan buah zaitun, pokok kurma dan anggur, dan dari sebahagian buah-buahan. Sesungguhnya pada demikian itu pasti ada tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pengajarannya, kehebatan dan rahmat Allah kepada manusia dengan menjadikan tumbuh-tumbuhan dan berbagai jenis buah-buahan yang semuanya daripada satu sumber, iaitu air. Tetapi bila keluar daripada bumi, berbeza bentuk dan rasanya. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang dicipta oleh Allah melainkan ia adalah sebagai tanda kebesaran dan kehebatan Allah yang membuktikan bahawa hanya Dia sahaja yang berhak disembah. Ayat 12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Maksudnya, dan Dia telah menggerakkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari dan bulan dan bintang-bintang, semuanya digerakkan dengan perintahnya. Sesungguhnya pada demikian itu pasti ada tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berakal. Pengajarannya, rahmat Allah kepada manusia dengan menciptakan satu waktu untuk bekerja dan setelah penat dan letih, Allah mencipta waktu malam yang tenang agar manusia dapat berehat daripada kepenatan. Yang kedua,
pada pertukaran siang dan malam dan peredaran matahari dan bulan yang tepat pada waktunya menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah. Bagi kaum yang berakal waras. Ayat 13. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ. Maksudnya, dan apa yang dia ciptakan bagi kamu di bumi, mukhtalifan alwanuhu, berbagai warnanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti ada tanda kebesaran bagi kaum yang mengambil peringatan. Pengajarannya, hanya Allah sahaja yang berkuasa mencipta dari satu jenis air yang tidak memiliki warna dan rasa, tetapi boleh keluar menjadi berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan yang berbagai rasa, bentuk dan warnanya. Yang kedua, hanya manusia yang waras sahaja yang mengambil pengajaran daripada apa sahaja yang dicipta oleh Allah. Dan mereka tidak sekali-kali menyembah melainkan kepada Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat. Dan dia iaitu dia sahaja, tidak ada yang boleh lakukan melainkan dia, iaitu Allah. Dialah yang sakhara apa dia? Menundukkan. Kita ada baca doa kan, doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhara lana. Dan dia yang telah menundukkan ataupun menggerakkan al-bahra, laut. Jadi kehebatan Allah di sini ialah Allah menggerakkan, menundukkan laut. Dan laut itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang sangat hebat. Kenapa? Sebab laut itu dibanding dengan bumi, yang mana lebih besar dan luas? Berapa keluasan laut dibanding dengan bumi? Berapa?
70%. 75. Lebih daripada laut ni lebih daripada 75% daripada bumi. Jadi bumi seolah adalah macam kapal. Bumi ataupun tanah ni seolah macam kapal berada di tengah laut. Jadi dialah yang menggerakkan, menundukkan laut. Allah nak bagi banjir, Allah lepaskan laut sampai ke darat, kan? Tapi setiap hari kalau kita pergi tepi pantai, kita tengok kadang-kadang air itu pasang, kadang-kadang air itu surut. Tapi pasang dan surut tak melepasi daripada paras yang biasa. Lepas tu kalau kita pergi di pulau-pulau, ada orang yang, contoh di Sabah, orang Bajau, dia buat rumah daripada kayu biasa je. Dia buat rumah di mana ni? Atas air. Dan mungkin dah bertahun-tahun, tapi laut tu tak pernah melepasi ataupun melepasi paras rumahnya. Kenapa? Allah tundukkan. Cuma bayangkan kalau Allah lepaskan macam tu je laut, kamu nak pasang je sampai ke bandar, kan? Kamu nak surut kering sampai habis, apa akan jadi? Sebab itulah orang-orang, contoh orang Bajau bila buat rumah, dia tak pernah banjir. Sebab Allah sentiasa menundukkan laut sampai paras tertentu, dia tak lebih daripada itu. Jadi dia yang telah menundukkan laut litakulu. Kemudian Allah sebut faedah yang manusia dapat daripada laut. Yang paling utama apa dia? Litakulu, untuk kamu makan. Minhu, daripadanya. Dari mana ni? Daripada laut. Apa yang kamu makan daripada laut? Lahman, daging. Tariyan, yang segar. Nikmat pertama. Nikmat daripada laut ni banyak, tapi antara banyak tu yang pertama Allah sebut ialah pasal makan. Kenapa? Sebab benda yang paling diperlukan oleh manusia ialah makan, bukan laut, bukan kapal. Kemudian Allah kata kamu makan pula apa? Daging yang segar. Apa maksud daging yang segar? Ikan. Para doktor buat kajian yang mengesahkan lagi apa yang Allah sebut dalam Quran, iaitu antara banyak daging yang paling lazat ialah yang daripada laut. Ini maksud, antara maksud lahman tariyan ialah daging yang paling lazat. Contoh apa dia? Sotong. Ikan lah dulu. Ikan kan? Sebab tu Allah sebut lahman tariyan ni ialah ikan yang segar. Maksudnya ikan yang paling lazat ialah bila tangkap terus bakar terus makan. Berbeza dengan yang frozen, kan, kita simpan 2-3 hari tak sedap. Itu dah lepas 2-3 hari dia tak bagi tariya. Bukan tak boleh makan, tapi Allah nak bagi tahu kelazatan ikan di laut ialah bila makan setelah dapat tangkap tu. Kan kadang-kadang kita pergi restoran, kita minta ikan apa? Tilapia. 3 rasa, kan? 3 rasa tersedap, tapi ikan tu tak sedap. Kenapa? Ikan dah 1 minggu, kadang-kadang dah sebulan. Apa lagi? Sotong, udang, ketam. Apa lagi? Kerang, lobster. Banyak, subhanallah. Jadi Allah buat banyak jenis haiwan, iaitu yang kita tahu. Yang kita tak tahu, yang di dasar laut, yang di laut mana-mana tah,
laut mungkin dah beratus atau beribu jenis yang kita tak tahu. Yang kita tahu pun kita tak termakan, kan? Sebab apa? Bukan sebab mahal. Okey, lahman tariyan. Kemudian watastakhriju. Ini nikmat yang kedua. Nikmat kedua daripada laut, dan kamu mengeluarkan minhu, darinya, dari laut, hilyatan. Hilyatan apa dah? Perhiasan. Talbasunaha, yang kamu pakai. Apa ni perhiasan yang daripada laut? Mutiara, kan? Biasa yang besar-besar ni, yang besar ibu jari. Tapi siapa yang pakai tu? Ha? Orang kampung kan, Puan Sri. Kan ada yang besar-besar, kan? Sebenarnya itu semua daripada laut, mutiara, permata. Tapi di sini Allah tak kata untuk perempuan. Allah kata talbasunha, kamu pakai, umum, lelaki dan perempuan. Sebab tu ada ulama mengatakan lelaki pun boleh pakai mutiara tu. Contoh dia letak yang kecil-kecil kat baju-baju, kan? Ada, kan? Butan baju. Itu daripada laut. Jadi kadang-kadang yang kita pakai, kita tak rasakan itu daripada laut. Allah sengaja jadi laut tu untuk apa? Untuk mengeluarkan mutiara, untuk menjadi pakaian kita. Tapi yang paling banyak pakai ni siapa? Perempuan, kan? Dan akhirnya yang pakai tu biasanya tak bersyukur. Sebab apa? Bila dia pakai, ada unsur nak, kan? Betul, kan? Siapa ada pengalaman? Dia pakai tak ada riak pun, ha? Kalau dia pakai tak ada riak, dia pakai dalam rumah saja, jangan pakai di luar. Pakai depan suami je. Nanti suami kata ada masalah pula kalau isteri aku ni. Okey, dua nikmat yang kedua. Yang ketiga, wataral fulk, dan engkau melihat. Al-fulka apa dah? Kapal. Fulka, kapal. Boleh digunakan untuk mufrad, satu ada, ataupun jamak. Mawakhirah. Mawakhirah ni belayar ataupun merempuh. Mawakhirah ni jamak kepada makhirah. Kapal yang merempuh laut dan mengeluarkan suara. Biasa, kan? Kapal, kalau kapal lagi besar, lagi kuat suaranya, enjinnya. Mawakhirah, belayar, merempuh laut. Fihi, padanya, iaitu di laut. Okey, apa faedah kapal? Makanan okey, kita faham. Permata kita faham. Yang kapal ni apa pula faedahnya? Untuk pengangkutan. Apa beza pengangkutan kapal dengan udara? Cepat dalam bab itu je. Tak ada yang lagi besar lagi. Kapal terbang boleh cepat, boleh sampai cepat, tapi tak boleh bawa barang banyak. Betul? Dan kos dia 1 kilo berapa kapal terbang? RM70, kan? 40, 60. Kalau terlebih barang ke airport tu kena bayar beratus-ratus. Tapi kalau kapal ni
Kadang-kadang 1 kilo RM2. Kadang-kadang dia tak kira kilo, dia kira barang. Kita nak hantar kereta. Cuba bayangkan kita nak hantar kereta daripada Kuala Lumpur ke Sabah. Naik kapal terbang, boleh? Tak boleh. Dengan kapal, itu pun harga dia lebih kurang 1,000 saja. Bukan boleh bawa orang yang ramai, bukan boleh bawa barang beribu-ribu tan, tapi boleh bawa kapal terbang. Betul kan? Bahkan ada kapal tu sebagai tempat kapal perang landing. Ada kan? Terlalu besar, terlalu berat, tapi terapung. Kenapa? Sebab Allah yang menggerakkan. Allah nak bagi nikmat pada kita. Kalau kamu tak ada laut ni, kamu nak bawa barang besar dan banyak macam mana? Takkan nak angkut dengan kapal terbang? Maka Allah jadikan laut untuk bawa ni perabot-perabot jati yang kat rumah kamu tu daripada Indonesia tu. Dia bawa dengan apa? Kapal. Kereta-kereta tu dia bawa dengan kapal tu. Cuba bayangkan kalau laut tak ada. Mungkin kita tak pakai kereta. Apa dia? Moskal je. Dan daripada kapal ni pun kita boleh melancur ke mana-mana, pusing satu dunia. Pemandangannya lagi cantik daripada naik kapal terbang. Okey, 3. Yang keempat, walita bertaru. Dan supaya kamu dapat mencari min fadlihi, dari fadlihi, anugerah Allah, anugerahnya. Apa dia anugerah Allah? Banyak. Berapa ramai yang ada syarikat kapal jadi kaya jutawan kan? Berapa ramai yang hidupnya sebab nelayan, sebab ada laut. Kerja dia tangkap ikan. Ikan di mana? Di laut. Dan berapa ramai yang kerja kapal kan? 2 bulan di laut, tapi boleh hidup setahun. Itu lita bertaru min fadlihi. Semua tu manusia tak fikir. Sebenarnya Allah buat semua tu berbagai-bagai nikmat. Pertama, untuk kita hidup dengan senang dan selesa. Yang kedua, yang paling mahal apa dia? Wala'allakum tashkurun. Dan supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Tashkurun ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kena terjemah apa? Sentiasa bersyukur. Nampak? Jadi segala nikmat ni kemuncaknya ialah Allah nak kita bersyukur. Dan sebenarnya antara makan ikan, dapat perhiasan permata, dapat naik kapal, dapat jadi kaya dengan ada syarikat kapal, semua tu dibanding dengan kita bersyukur kepada Allah. Yang mana nikmat paling besar? Betul. Kenapa? Kenapa? Daripada semua nikmat tu, nikmat bersyukur adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Apa dia? Apa ganjarannya? Allah kata la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Jadi nikmat yang paling besar ialah bila kita buat, rezeki akan bertambah. Bukan dengan sebab makan, bukan dengan sebab kita naik kapal, tapi dengan sebab kita bersyukur. Okey, apa makna syukur? Apa makna syukur? Merasa? Tapi tak benar rasa cukup pun. Apa definisi syukur yang sebenarnya? Dia syukur dalam bahasa Arab ialah asyukru
ta'atu al-mun'im. Ta'atu al-mun'im. Syukur ialah taat kepada mun'im. Mun'im iaitu pemberi nikmat. Jadi kita nak tahu kita orang bersyukur ataupun tidak, tengok kita laksana tak perintah Allah setiap hari. Daripada pagi sampai kita tidur balik. Banyak kita taat ataupun banyak ingkar. Kalau kita banyak taat, kita adalah orang yang bersyukur. Tapi banyak sepanjang hari banyak kita ingkar ataupun buat maksiat, kita adalah orang yang apa lawang syukur? Kufur. Apa ya Allah tu? Allah perintah washkuruli bersyukurlah pada aku, perintah wajib, iaitu taatlah kepadaku. Lawan dia wala takfurun, jangan kamu mengkufuri aku. Jadi kalau tak taat, automatik kita kufur. Kalau kita tak kufur, bermakna kita syukur. Okey, syukur ni ada berapa jenis? Syukur ada berapa jenis ataupun berapa rukun? Maknanya kalau rukun Islam ada kelima-lima rukun, barulah Islam dia sempurna. Maka syukur pun sama, ada rukun dia. Kalau ada semua rukun syukur ni, kita termasuk orang yang syukur. Tapi kalau ada satu je, belum bersyukur. Okey, apa rukun syukur? Apa dia? Pernah bersyukur ke? Arkanu asyukri. Rukun syukur. Pertama, Khalis. Apa rukun? Pernah bersyukur ke tak ni? Kalau pernah bersyukur mesti tahu. Satu? Bil qalbi. Rukun pertama syukur dengan hati. Rukun yang kedua syukur bil lisan. Rukun yang ketiga bil jawarih. Okey. Macam mana syukur dengan hati? Siapa pernah bersyukur dengan hati? Syukur dengan hati ialah dalam hati kita mengakui bahawa semua nikmat yang kita dapat adalah daripada Allah. Berapa peratus? 100%. Maknanya kalau kita rasa ni aku dapat ni sebab aku bekerja keras, kita dah kufur. Saya dapat ni sebab tim saya bagus. Saya sihat ni sebab saya exercise setiap pagi daripada umur kecil lagi. Saya beli rumah ni sebab saya menabung daripada kecil lagi. Tu dalam hati tak bersyukur. Syukur dalam hati ialah kita mengakui semua nikmat, sihat, anak, isteri, kereta, rumah, semua anugerah Allah 100%. Buktinya apa? Ada yang orang usaha sama dengan kita dapat, dia tak dapat. Maknanya kita dapat bukan sebab usaha. Kalau sebab usaha, semua usaha yang sama mesti dapat. Betul tak? Tapi ada dapat, ada tak dapat, menunjukkan semua itu adalah anugerah Allah. Ada tak orang bekerja dapat rezeki? Ada, ramai. Ada tak orang tak bekerja tapi dapat rezeki? Ada, contoh? Dia tak bekerja tapi dapat rezeki.
Apa dia? Orang pencen. Itu dah bekerja lah 50 tahun lah. Harta pusaka? Kan? Dia baru belajar universiti, bapak dia mati. Dia dapat harta pusaka. Maryam pernah tak dapat rezeki tanpa usaha? Pernah? Kan? Zakaria masuk, tengok-tengok dah ada makanan. Maka dia kata, dari mana kamu dapat makanan? Apa jawab Maryam? Daripada pencipta. Tapi dalam satu masa yang lain, bila dia tengah sarat mengandung, dia nak makan kurma, Allah suruh dia apa? Usaha. Jadi kena usaha, tapi tak mestinya usaha dapat. Dan tak mestinya tak usaha, tak dapat. Okey? Itu syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lidah. Iaitu kita sebut apa yang dalam hati. Kalau orang tanya, macam mana kamu dapat ni? Jawab apa? Bahasa Arab lah sikit. Haza min fadli Rabbi. Surah apa? Surah An-Namlu. Surah Semut. Ayat 40. Haza min fadli Rabbi. Habis. Jangan tulis, ini projek kerajaan. Tulis haza min fadli Rabbi. Okey, yang ketiga, ini yang paling sukar, iaitu bersyukur dengan anggota badan. Guna mata untuk mentaati Allah. Guna tangan, guna kaki untuk mentaati Allah. Jadi kalau ada tiga-tiga ni, barulah dia bersyukur. Kadang-kadang dia guna tangan untuk mentaati Allah, tapi hati dia perasan ini adalah kelebihan dari usahaku, dia tak bersyukur. Dia mesti ada 3 rukun ni. Okey. Dan orang Melayu ada lagi tambah. Rukun yang keempat. Kenduri kesyukuran. Tapi dia tak termasuk dalam rukun ni, itu rukun orang Melayu. Bila dia bersyukur, dia mesti buat kenduri. Lepas tu tahlil pula kan. Kecil dulu. Okey. Sebab tu manusia paling bersyukur siapa? Rasulullah. Agak-agaklah berapa kali Nabi buat kenduri kesyukuran. Agak-agak berapa kali? Nabi orang paling bersyukur kepada Allah. Berapa kali Nabi buat kenduri kesyukuran? Kosong. Habis di mana Nabi dapat title orang paling bersyukur? Salat malam sampai bengkak kaki. Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Aku nak jadi hamba yang paling bersyukur. Caranya apa? Bukan kenduri. Salat malam. Ada seorang pelajar, dia mesej saya, PM saya semalam. Ustaz, boleh tak saya nak naik rumah baru? Kalau dia dengar pun jangan terasalah, sebab saya tak tahu siapa dia. Saya nak naik rumah baru. Jadi boleh tak saya baca surah Baqarah dan saya bagi-bagi kepada anak-anak saya. Anak saya bahagian ni, saya bahagian ni, supaya lengkap satu surah Baqarah. Betul tak soalan tu? Tak betul. Kenapa tak betul? Jadi soalan pun dah salah kan? Kalau jawab juga lagi salah. Kenapa soalan tu salah? Dia sebenarnya bukan dia je, kebanyakan orang kan. Dalam kepala kita, bila naik rumah baru, baca surah Baqarah. Nabi tak pernah sebut pun. Yang Nabi sebut apa dia? Yang Nabi sebut, mana-mana rumah, Nabi tak sebut rumah baru. Mana-mana rumah yang dibaca surah Baqarah, syaitan akan lari. Hadis sahih. Tak ada kaitan dengan rumah baru. Saya tak faham macam mana dia faham rumah baru kena baca surah Baqarah.
Mana kalau dia daripada dulu rumah buruk je, tak akan bacalah surah Baqarah. Nabi pernah tak naik rumah baru? Pernah ke tak? Pernah lah. Kan Nabi berhijrah ke Madinah, asalnya tak ada rumah. Makna Nabi adalah rumah, ialah rumah baru Nabi pun kecil. Tapi pernah dengar tak, bila Nabi nak naik rumah baru, Nabi baca surah Baqarah? Tak ada. Yang ada Nabi kata mana-mana rumah yang selalu dibaca, bukan masa naik rumah baru sahaja. Tengok orang kita kan, Nabi suruh selalu baca. Dia nak baca bila naik rumah. Lepas tu bila naik rumah pula, dia nak bagi-bagi pula tu. Punyalah tak cukup masa nak baca surah Baqarah. Okey? Jadi saya jawab apa? Sunnah Nabi bukan baca bila naik rumah baru. Sunnah Nabi baca rumah buruk ke, rumah baru ke, rumah nak roboh ke, bacalah surah Baqarah. Lepas tu yang kedua, sunnah Nabi jangan bagi-bagi. Kalau duit nak bagi dia tak nak, dia nak dia seorang. Kalau pahala baca Quran nak bagi-bagi, banyak pula pahala kamu. Betul tak? Tengok cara orang kita berfikir. Satu urus 10 pahala. Betul tak? Lepas tu surah Baqarah, surah paling panjang, lagi banyak pahala. Tiba-tiba nak bagi. Kan pelik tu. Nak bagi pahala. Tak dengar pula nak bagi duit dia kat kita. Itu fahaman yang tidak betul lah. Jadi bersyukur ni kalau naik rumah baru, macam mana kita nak bersyukur? Bersyukur bila naik rumah baru. Siapa ada pengalaman naik rumah baru? Bangun malam sampai bengkak kaki. Dah bengkak baru duduk. Solat duduk kan. Itu tanda bersyukur. Dan pastikan dalam rumah jangan ada unsur-unsur maksiat. Itu bersyukur. Ini buat kenduri kesyukuran. Lepas tu anak buka aurat, muzik, lara dalam rumah, kufur. Satu hari dia bersyukur, 364 hari kufur. Okey. Kemudian nikmat seterusnya. Wa alqa dan dia alqa ni mencampakkan. Dia meletakkan fil ardi di bumi. Rawasya. Rawasya ni jamak kepada rasya. Rasya. Jamaknya rawasi. Apa makna rawasi ataupun rasya? Pasak. Pasak. Tapi sebenarnya maksud tu adalah gunung. Kenapa Allah tak guna gunung? Sebab Allah nak bagi tahu fungsi gunung tu adalah rawasi. Kalau Allah kata Allah campak di bumi gunung, kita tak akan fahamlah apa fungsi gunung. Jadi Allah bagi tahu 2 in 1. Satu gunung, yang kedua fungsinya. Sama juga dalam ayat lain Allah kata apa? Allazi ja'ala lakumul arda firasha wal jibala autada. Dalam ayat yang lain Allah jadikan gunung sebagai autad. Autad ni dia macam kemah kan. Dia kemah ni dia ada tali dia ni kan. Ini dia panggil apa ni? Pasak. Jadi apa fungsi pasak ni? Untuk mengukurkan kemah supaya kalau datang angin pun tak terbang. Jadi begitulah fungsi gunung sebagai pemasak bumi. Sebab apa? Kalau tak ada gunung, kalau tak ada pasak ni, kemah akan terbang. Begitu juga kalau tak ada gunung, apa akan jadi pada bumi? Allah sebut ni. Rawasya, dia gunung-gunung sebagai
pasak. Supaya apa? Ini kena terjemah supaya tidak. Supaya tidak tamida bikum. Tamida bergoncang ataupun bergoyang. Bikum, dengan kamu. Apa maksud ni? Mana kalau bumi ni tidak ada gunung, maka bumi ni akan menggoncangkan kamu. Dan cuba bayangkan, kalau tak ada gunung, binatang pun akan bergoncang, kita pun akan bergoncang. Sempat tak nak makan, sempat tak nak tangkap ayam. Jadi rahmat Allah kepada kita ialah Allah jadikan bumi tak bergoncang dengan cara memasakkan gunung. Lepas tu saya sebut tadi, ulama kata bumi ni dibanding dengan laut tu, bumi ni macam kapal. Dan kapal tu akan sentiasa bergoyang kecuali dipasakkan, baru dia tetap dan tidak bergoyang. Pemasaknya adalah gunung. Sebab itulah bila berlaku apa-apa, banjir besar ke, ribut taufan ke, gempa bumi ke, kebanyakan yang Allah cipta terjejas kecuali gunung. Gunung tak terjejas kan? Banjir besar zaman Nabi Nuh, gunung terjejas tak? Gunung terjejas tak? Tak. Kenapa tak terjejas? Sebab dia, fungsi dia pemasak. Kalau dia terjejas, makna bumi akan hancur. Sebab tu bila sampai satu masa, gunung akan hancur. Bila tu? Bila Allah nak bumi tu hancur, barulah pemasak dia pun dihancurkan. Jadi Allah bagi tahu ni supaya apa ni? Allah kata Allah campakkan gunung sebagai pemasak supaya kamu tidak bergoyang. Apa mesej Allah nak sampaikan? Takkan semata-mata nak bagi tahu je, aku campak gunung ni. Bersyukur. Satu. Yang kedua, yang kita selesa sebab bumi tak bergoncang sebab ada gunung. Bagus. Itu kita bersyukur dengan nikmat Allah. Tapi ada satu lagi nikmat yang paling besar. Nikmat yang lebih besar daripada kita duduk dengan tenang. Nikmat apa? Apa dia? Dapat beribadah. Tapi ramai bumi tenang tak solat pun. Ada satu lagi nikmat yang besar. Daripada ciptaan Allah termasuklah Allah pasakkan gunung. Subhanallah. Allah nak bagi tu kehebatan Allah. Apa dia? Allah nak pasak gunung ni. Bila Allah pasak gunung yang dalam tanah tu berapa peratus dibanding dengan di atas? Lebih besar. Mana kalau yang ke atas tu 1000 meter, yang kat dalam tanah 2000 meter. Dan cuba bayangkan kalau manusia nak pasak apa-apa je, semen ke konkrit ke dalam bumi, dia perlukan berapa banyak masa, berapa banyak kos, berapa banyak tenaga. Berapa banyak? Sebab tu MRT kan berapa tahun nak siap kan? Kadang-kadang sementara nak siap dah ramai mati. Tapi Allah nak pasak gunung yang jauh lebih besar dan kokoh dan masuk ke dalam bumi 2/3. Berapa masa Allah perlukan? Berapa kos Allah perlukan? Sebab tu Allah guna perkataan apa ni? Campak. Bila campak, zat masuk dan kemas. Kun. Jadi dengan ayat ni kita berfikir dan kita rasa kehebatan Allah. Itu sebenarnya nikmat lagi besar daripada kita duduk di atas bumi yang tak bergoncang. Iaitu nikmat kenal dan rasa kebesaran Allah. Okey. Jadi sesiapa yang suka panjat gunung, lagi banyaklah bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Dia boleh panjat gunung dalam keadaan tenang. Gunung pun tak bergoncang.
dan dia boleh sampai puncak kan. Tapi ada juga yang naik sampai mati, dan ada juga yang naik jatuh hilang sampai tak jumpa. Okey, kemudian lepas tu wa anhara, dan sungai. Allah ciptakan sungai. Yang sebelum ini Allah kata apa? Cipta laut. Sekarang sungai. Kenapa Allah sebut sungai selepas gunung? Sungai tu kadang-kadang air banyak keluar daripada mana? Daripada gunung, betul tak? Air terjun ke, kadang-kadang air keluar meleleh daripada bukit. Jadi sungai dengan gunung berkait rapat. Sebab itu Allah sebut sungai selepas gunung. Wasubulan, dan jalan-jalan. La'allakum, jalan-jalan apa ni? Satu, daripada gunung tu ada jalan. Ada tak kita nak melintas ke tempat lain, kita lalu bawah gunung? Ada tak? Ada. Di Bak Terowong, kita nak pergi ke Kuantan, lalu tak bawah gunung? Apa dia tu? Karak kan? Dan kalau kita pergi Mekah, banyak tak kita masuk Terowong? Makna apa? Di gunung juga dibuat jalan-jalan. Dan sungai pun sama. Sungai-sungai pun kadang-kadang menjadi jalan untuk sampai ke satu tempat. La'allakum, supaya kamu tahtadun, mendapat petunjuk. Ni maksud apa ni? Bukan. Ini bukan petunjuk hidayat. Ni Allah jadi gunung, Allah jadikan sungai sebagai jalan-jalan. Supaya apa? Kamu boleh jadikan sebagai pedoman, panduan untuk pergi ke suatu tempat. Ini bukan hidayat. Okey. Wa alamatin, dan alamat ni dah jadi bahasa Melayu. Tanda-tanda. Apa ni tanda-tanda apa ni? Dalam tafsir ulama mengatakan alamat ni ialah gunung-gunung juga Allah jadikan sebagai tanda. Tanda apa ni? Dia kalau kita duduk kat darat, kadang-kadang kita tak tahu ni. Orang duduk kat laut dia tahu. Sebab tu Allah jadikan gunung berbagai-bagai bentuk rupa. Perasan tak? Kalau orang kat laut, dia nak pergi ke seberang sana, katalah perjalanan naik bot 3 jam ke, dari mana dia tahu jalan tu? Di laut tak ada jalan, tak ada jalan raya, tak ada traffic light. Dan boleh pakai Waze tak di laut? Dari mana dia tahu? Daripada gunung ni, alamat. Bentuk gunung dia tahu, gunung tu ke kampung tu. Gunung ni nak pergi ke Pulau Tatagan, gunung ni. Daripada situ dia tahu jalan. Kita tak tahu apa. Kita terkejut, terornya dia ni bawa terus sampai ke situ. Padahal ada tanda-tanda dia daripada gunung. Kita pergi kat Mekah, kita tahu tak gunung apa ni? Yang ada Gua Hira. Dari mana kita tahu bentuk-bentuk dia? Jadi biasa gunung ni berbeza bentuknya. Wabin najmi, dan dengan bintang, hum yahtadun, mereka, ni yahtadun bukan hidayat ni, mereka mendapat panduan ataupun pedoman. Ini untuk siapa pula ni? Untuk orang musafir di waktu malam. Jangan pula musafir sehari dia berpandukan bintang pula. Jadi sekarang bintang ni kita dah sebut semalam kan. Bintang yang Allah sebut dalam Quran ada berapa fungsi? Ada 3 kan. Pertama, sebagai
Zina, perhiasan. Yang kedua, sebagai alat untuk rejam. Dua-dua ni Allah sebut dalam satu ayat dalam surah Al-Mulk. Dan fungsi ketiga disebut dalam surah An-Nahlu ayat 16, iaitu bintang sebagai panduan untuk orang yang musafir. Lepas tu kata Qatadah, bintang ni ada 3 fungsi. Siapa sebut yang keempat, dia bercakap dalam keadaan dia jahil. Allah tak sebut yang keempat, 3 je. Bintang ni mufrad, malam jamak. Dia dalam bahasa Arab, kadang-kadang disebut mufrad tu bermaksud apa dia? Jenis bintang. Bukan Allah nak bagi tu satu. Contoh macam ni. Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami cipta insan. Insan ni mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Mufrad. Sebenarnya Allah cipta seorang ke Allah cipta ramai? Ramai. Tapi kenapa Allah sebut dalam bentuk seorang, mufrad? Sebab ada satu bahasa Arab, alif lam tu menunjukkan apa? Jenis. Allah nak bagi tahu kami cipta jenis manusia semualah. Di sini pun sama, An-Najmi, Allah nak bagi tahu semua jenis bintang. Bukan makna satu. Okey. Ini kemuncak kepada semua nikmat yang Allah sebut. Daripada langit, bumi, manusia, haiwan, kapal, sungai, laut dan sebagainya. Kemuncaknya apa? Mesej yang paling penting Allah nak bagi tahu ialah afaman. Apakah man, siapa yang yakhluqu. Yakhluqu apa dia? Ni fi'il mudhari' yang sentiasa mencipta. Ka, sama seperti. Man, siapa ataupun orang yang la yakhluq, tidak mencipta. Afala tazakkarun? Kenapa kamu tidak tazakkur? Apa dah? Tidak mengambil pengajaran ataupun peringatan. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu dalam ayat ni? Setelah Allah sebut semua kan, Allah cipta langit, bumi, manusia, haiwan, ternakan, laut, sungai. Last sekali Allah kata apa? Adakah yang mencipta sama dengan yang tidak mencipta apa-apa? Kamu tak ambil pengajaran ke? Ialah apa mesejnya? Allah nak bagi tahu betapa bodohnya manusia. Sebab apa? Dia sembah yang mana? Yang yakhluqu ke ataupun yang la yakhluq? Allah tak tanya siapa yang mencipta, Allah ataupun berhala. Allah tak tanya siapa mencipta. Tapi soalannya apa? Adakah sama Tuhan yang mencipta dengan berhala yang tidak mencipta? Kenapa Allah tak tanya siapa yang mencipta? Sebab orang musyrikin mengiktiraf. Kalau ditanya pada mereka, siapa cipta langit? Mereka akan jawab apa? Siapa turunkan hujan? Confirm mereka jawab Allah. Jadi mereka tak pertikaikan Allah yang mencipta. Sebab tu Allah tak tanya soalan siapa yang mencipta. Allah tanya apa? Sama ke yang mencipta dengan yang tak? Jawapannya apa? Tak sama. Tapi realitinya apa dah? Bukan setakat orang musyrikin mengatakan sama. Tuhan yang mencipta dengan berhala. Bahkan lagi tu apa dah? Dia anggap berhala
yang tak mencipta lebih baik daripada Tuhan yang mencipta. Buktinya dia sembah yang tak mencipta. Jadi Allah nak begitu, manusia ni terlalu bodoh. Kalau yang tu kamu akui hebat, kenapa tak sembah yang hebat? Kenapa sembah yang tak hebat? Sebab kamu dah bodoh. Contohlah, kita tanya, ada budak yang degil kan? Tak dengar cakap bapak. Tapi dia duk sembah berhala. Kita tanya dia, siapa yang melahirkan kamu? Mak bapak. Siapa yang membesarkan kamu? Mak bapak. Siapa yang menjaga kamu bagi pendidikan? Mak bapak. Siapa yang kamu dengar cakap? Berhala. Makna apa tu? Menunjukkan bodoh. Itu mak bapak, bukan Tuhan. Kalau mak bapak pun dah bodoh, kalau dia tukar Tuhan dengan berhala, lagi bodoh. Tapi ramai tak manusia yang macam ni? Ramai kan? Jadi apa tanggungjawab kita? Ayat ni sebenarnya Allah nak menyedarkan siapa ni? Menyedarkan orang-orang yang ni, yang tidak yatazakkaru, yang tidak yaqilun. Dan Allah nak sedarkan melalui ayat Quran, tapi ayat ni sampai tak pada mereka? Tak sampai. Kewajipan siapa ni? Menyampaikan ayat macam ni untuk mereka sedar. Kewajipan siapa? Kita. Tapi kenapa kita tak sampaikan? Sebab kita duk bergaduh pasal Tuhan di mana. Betul tak? Sepatut kita duk sibuk dengan apa yang Tuhan cakap, bukan Tuhan di mana. Betul tak? Bergaduh je Tuhan di mana, Tuhan di mana. Ya Allah cakap tak faham-faham pun. Ya Allah perintah tak buat pun. Betul tak? Jadi akhirnya banyak buang masa. Dan akhirnya mesej yang sepatut sampai pada yang sembah berhala, tak sampai ayat ni. Sebab sama-sama kita duk bergaduh pasal Tuhan duk ke mana ni? Atas ke di mana-mana? Betul tak? Sebab itulah zaman Nabi tak bergaduh pun pasal Tuhan di mana. Tak bergaduh pun pasal tahlil. Tak bergaduh pun pasal kunut. Tak ada sampai bergaduh pun. Yang bergaduh apa dah? Beriman dengan apa yang Allah cakap ataupun tak beriman. Itu je. Semua sahabat faham dan beriman. Semua orang musyrikin faham tapi menolak. Bergaduh lah. Betul tak? Tapi sekarang yang bergaduh siapa? Betul tak? Saya pun tak faham. Kenapa kita banyak buang masa duk bergaduh? Tuhan di mana? Yang Tuhan cakap tak faham. Betul ke tak? Kalau betul kena sampaikan. Sebab ustaz tak ada masa nak sampaikan. Ustaz duk sibuk duk. Jadi pelajar-pelajar. Sebab tu saya sebut berkali-kali, kalau kita ajar Al-Quran pada masyarakat, insya-Allah dapat mengurangkan pergaduhan, dapat mengurangkan pertembungan, dan sikit sebanyak mesej dakwah ni lama-lama akan sampai pada orang yang ni, yang Allah tuju ni, yang Allah mencipta dengan berhala yang tak mencipta apa-apa. Bahkan kamu buat, cuba fikir, cuba buka minda, takkan nak sembah benda yang tak ada faedah langsung kan? Jadi kewajipan kita terlalu besar dan berat, tapi kita tak buat. Berapa ramai yang di luar sana yang tak sembah Allah, yang fikirannya tertutup dan terus tertutup. Sebab apa? Tugas yang menyampaikan ni tak jalankan tugas. Banyak buang masa pada benda yang tak penting. Okey. Setuju tak? Jangan pula kita tak bergaduh tapi tak menyampaikan juga 2 kali 5. Kita tak bergaduh tapi kita menyampaikan apa yang kita belajar. Kita fikirlah, kita fikir bagaimana nak sampaikan. InsyaAllah NGO kami akan dalam perancangan nak bentuk satu unit mu'alaf. Sebab kita target banyak yang mu'alaf yang telah disyahadakan tapi terbiar. Mengucap syahadah tinggalkan, mengucap syahadah tinggalkan. Kadang-kadang dia murtad balik. Tak diberi ilmu kan, khususnya ilmu daripada Al-Quran.
Jadi kita dalam perancangan nak tubuh unit mu'alah, pertama kita nak uruskan mereka yang dah mengucap syahadah tapi terbiar. Kita nak bagi fahaman Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita nak sampaikan mesej Al-Quran kepada yang belum Islam. Tugas kita terlalu besar dan berat. Selama ni kita lebih fokus kepada asnaf yang dah Islam tapi mungkin tak faham ataupun tak beramal. Lepas ni kita nak lebarkan sikit supaya kita dapati ramai sangat yang mengucap 2 kalimah syahadat tapi terbiar. Satu, miskin harta. Yang kedua, miskin ilmu. Akhirnya dia masuk Islam 5 tahun tapi tak solat. Dia masuk Islam 2-3 tahun tapi tak faham apa-apa pasal Islam. Kita asyik duk mengaji, yang ustaz pula asyik duk saya tak kata. Okey, kemudian Allah kata apa? Last. Wa in ta'uddu. Dan sekiranya ta'uddu, kamu menghitung nikmat Allah. Kan sebelum ni Allah sebut banyak nikmat kan, tapi sebenarnya Allah tak sebut semua. Allah sebut yang besar-besar aja. Maka kalau yang sebelum ni kita nak hitung boleh je. Tapi Allah kata sekiranya kamu menghitung nikmat Allah. Nikmat yang mana ni? Nikmat semua sekali. La tuhsuha. Kamu tidak akan dapat menghitungnya. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Ayat ni biasa kita dengar kan? Tapi mesej yang tersiratnya apa dia? Bukan Allah nak bagi tahu nikmat tu besar. Nikmat tu banyak. Itu yang tersurat. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak mampu. Makna nikmat tu banyak, itu tersurat. Yang tersirat apa dia? Yang tersirat. Apa dia? Rahmat Allah. Tak jelas. Yang tersiratnya apa? Takkan mampu bersyukur. Ha? Takkan mampu bersyukur. Yang Allah nak bagi itu sebenarnya, kamu tak akan bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab apa? Kamu nak hitung pun tak mampu, macam mana nak bersyukur? Katalah kamu nikmat Allah ada beratus-ratus ribu kan. Kamu nak kira pun tak mampu, macam mana kamu nak mensyukuri? Jadi Allah nak bagi tahu, kamu tak akan mampu mensyukuri nikmat Allah. Habis yang Allah bagi syurga ni, adakah sebab syukur kamu? Tak, bukan. Sebab tu ada disebut dalam tafsir, orang dahulu yang umurnya 600 tahun, siang berjihad, malam solat malam, 600 tahun. Jadi dia rasa dia hebat. Diceritakan bila di akhirat besok, Allah bertanya pada dia, kamu nak masuk syurga dengan rahmat aku ke dengan amalan kamu? Dia jawab apa? Aku akan masuk syurga dengan amalan. Sebab apa? Dia rasa 600 tahun siang berjihad, malam solat malam, dia rasa mampu memasukkannya ke syurga. Allah kata, kamu tak akan mampu masuk syurga dengan amalan kamu. Dia kata, aku mampu sebab amalan aku terlalu banyak. Maka Allah perintahkan, timbang nikmat Allah dengan amalan dia. Mula-mula Allah kata, ambil sebiji matanya. Ambil sebiji mata, letak sebelah kanan. Kemudian ambil amalan dia, letak sebelah kiri. Yang beratnya apa? Mata. Baru nikmat mata. Nikmat mata ni pun kalau beramal 600 tahun siang dan malam, masih kita belum mampu mensyukuri nikmat sebiji mata. Apatah lagi 2 biji, apatah lagi badan, mata, kepala, semua. Kita tak mampu. Jadi yang kita buat ni hanya sebagai
Yang kita tak solat, kita sedekah, puasa, hanya sebagai apa? Daripada rahmat Allah, kita dapat buat baik, dan daripada kebaikan itulah Allah bagi rahmat pada kita dan Allah masukkan syurga. Bukan sebab kita mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Sebab tu Allah kata, kalau kamu hitung, kamu tak mampu. Nak bersyukur, jauh sekali. Nak kira, dah tak mampu dah. Sebab tu akhirnya Allah kata apa? Wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Sikit je. Daripada 1000 seorang. Sebagaimana disebut dalam hadis. Sebab itulah bila kita berdoakan, kadang-kadang kita tak perasan kita mencari musibah. Dengan doa kita, sebenarnya kita mencari musibah. Kita mencari bala. Apa dia? Bila kita doa, kita minta apa? Minta nikmat lagi kan? Sedangkan nikmat-nikmat yang lepas, banyak lagi hutang kita dengan Allah. Tiba-tiba nak minta lagi. Kadang-kadang dengan doa kita menjadi musibah yang besar pada kita. Lagi banyak nikmat, lagi tak bersyukur, lagi sukar untuk kita menjawab di hadapan Allah. Maka lepas tu Allah kata, inna, sesungguhnya Allah la ghafur, maha rahim, lagi maha penyayang. Sebab tu Allah tahu kita tak mampu bersyukur. Maka sebab itulah Allah wujudkan beberapa amalan yang amalannya sedikit tapi ganjarannya besar. Sebab apa? Allah tahu kita tak mampu bersyukur. Kalau kita beribadat setiap siang dan malam selama 60 tahun pun belum dapat mensyukuri, maka Allah bagi amalan-amalan tertentu yang kalau buat pahalanya berganda-ganda. Contoh? Sabar pahala apa? Lailatul Qadar. Betul tak? Dengan hanya beribadat satu malam, kamu dapat pahala amalan berapa tahun? Ya Allah, 83 tahun hanya beribadat satu malam. Lepas tu kalau dapat 10 tahun, 10 kali Lailatul Qadar, berapa amalan soleh kita dapat? 830 tahun hanya beribadat 10 malam saja. Tengok rahmat Allah. Tapi ramai yang tak bersyukur, betul kan? 10 akhir Ramadan itulah dia Lailatul Qadar di jalan raya untuk balik raya. Okey, habis Okey. Di sini kenapa Allah sebut Ghafur, lepas Ghafur Rahim? Biasa kita jumpa ni. Selepas Ghafur mesti ada Rahim. Apa dia? Nak dapat rahmat, kena dapat pengampunan. Okey, satu. Nak masuk syurga, kena dapat apa? Rahmat. Rahmat tu daripada sifat Allah Rahim. Dan nak dapat Rahim ataupun nak dapat rahmat Allah, mesti dah diampunkan. Semua yang jauh daripada rahmat sebab dosa. Jadi nak dapat rahmat kembali kena bertaubat, kena ghafur. Okey, satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu manusia ni jahat macam mana pun, besar macam mana dosa sekalipun, kalau dia dapat keampunan, lepas dapat keampunan, pasti dapat satu lagi yang lebih mahal daripada keampunan, iaitu kasih sayang Allah. Kan? Contoh, yang bunuh 100 orang, besar tak dosa dia? Bila dia bertaubat, dapat tak rahmat Allah? Allah masukkan syurga. Ini sebenarnya perkataan Rahim selepas Ghafur adalah motivasi bagi orang yang berdosa. Jangan tangguh
untuk bertaubat. Sebab bila kamu bertaubat tak rugi pun. Bahkan dapat keampunan dan dapat rahmat Allah. Cuba buka surah ni. Surah Luqman ayat 11. 10 dan 11. Okey. Cuba kita terjemah. Khalaqas samawati, dia telah mencipta langit bighairi amadin, tanpa tiang. Kita dah tahu tapi Allah beritahu lagi. Sebab apa? Sebab kita tahu macam tak tahu. Kan kita tengok langit tak rasa apa-apa. Jadi Allah sebut Allah menciptakan langit tanpa tiang, tarawunaha, yang kamu boleh nampak. Cuba bayangkan kalau Allah cipta langit bertiang, apa jadi? Hai, kamu terbang je accident sebab tiang banyak sangat kan. Jadi rahmat Allah, satu menunjukkan kehebatan Allah, yang kedua rahmat Allah supaya kalau kita terbang laju je. Kemudian yang kedua, wa alqa fil ardi, dia mencapakkan di bumi rawasiya, macam tadi, gunung-gunung sebagai pasak. Supaya apa? Supaya bumi tidak menggoncangkan kamu. Dua. Yang ketiga, wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah mengkembangbiakkan daripada setiap binatang di atas muka bumi. Ada jadi kenderaan kamu, ada jadi makanan kamu. Yang keempat, wa anzalna minas sama', dan kami turunkan daripada langit air. Daripada air itu fa'ambatna, kami tumbuhkan padanya min kulli zaujin karim, setiap tumbuhan-tumbuhan yang zauj, yang berpasangan ataupun yang berbagai jenis. Karim? Yang karim ni, kalau Quran karim apa mana? Quran yang pemurah, Quran yang mulia. Di sini daripada air itu tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis, dan sifat tumbuhan adalah karim. Betul kan? Kita tanam dia keluar macam-macam jenis. Okey, lepas Allah sebut nikmat dia, Allah pun buka minda manusia yang masih tak waras. Allah kata apa? Haza khalqullah. Yang aku sebut ni semua adalah ciptaan Allah. Langit, gunung, Allah turunkan air. Ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka tunjuklah pada aku. Maza khalaqal ladzina min dunihi, apa yang dicipta oleh yang selain daripada Allah, yang kamu sembah tu. Kamu sembah berhala kan? Okey, sebut satu-satu apa yang berhala kamu cipta. Jawapannya apa? Tak ada. Kalau tak ada, sembahlah yang hebat kalau kamu waras. Sebab itu last kali Allah kata baliz zalimuna, bahkan orang-orang yang zalim fi dhalalim mubin, dalam bukan setakat sesat, tapi sesat yang nyata. Sebab kebesaran Allah cukup jelas dan kebatilan berhala cukup jelas, tiba-tiba masih sembah berhala. Okey, ada lagi ayat yang terbagi. Asy-Syura 32. Kini pasal gunung. Kita tadabbur. Wa min ayati, dan cuba terjemah. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, al-jawari, kapal-kapal yang berlayar, fil bahri, di laut, kal a'lam, seperti gunung. Ada tak kapal yang besar macam sebesar gunung? Ada kan? Ada. Apa yang Allah nak beritahu? Kehebatan Allah, kapal yang besar dan berat tapi boleh terapung. Yang kedua, Allah nak beritahu rahmat Allah. Kapal yang besar buat apa? Angkut orang, angkut barang-barang beribu-ribu tan. Kemudian Allah nak beritahu, in yasha yuskinir riha, kalau Allah kehendaki dia akan apa dah? Yuskinir rih, menghentikan angin.
Sebab kapal tu antara sebab kapal boleh berlayar dengan laju sebab apa? Jadi kalau Allah nak, Allah boleh hentikan angin, ar-rih angin, wa yazlalna rawakida ala zahri, maka kapal tu akan tersadai di tengah laut, tak bergerak. Boleh je. Inna fi zalika laayatin, sesungguhnya pada demikian tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Orang yang banyak sabar. Sabar apa ni? Sabar mentaati perintah Allah, sabar meninggal larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian ataupun musibah. Dan juga tanda kebesaran Allah bagi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Okey, cukup ah? Ada soalan ke? Macam mana nak join mu'alaf? Dia mu'alaf ke? Nanti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Jadi kalau kita nak buat kerja dakwah, memang ada je, ada ruang, ada peluang. Terlalu besar medan dakwah, tapi tak tahulah, ramai yang terbiar. Apa dia? Macam mana bintang tu boleh dijadikan alat untuk merejam? Rejam ni mana baling? Bila ni? Allah sebut dalam surah apa ni? Syaitan sendiri bagi tahu. Setelah syaitan tu beriman ataupun jin tu beriman, dia cerita nostalgia dia masa dulu-dulu. Dia naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan. Lepas. Tapi sampai satu masa, dia bila naik ke langit nak curi dengar, dia kena rejam. Rejam dengan apa ni? Bintang. Bukan dengan bintang tu. Ada ulama mengatakan, orang Melayu panggil taik bintang. Dia cahaya daripada bintang diguna untuk merejam syaitan. Syaitan mana ni? Yang cuba nak mencuri dengar wahyu yang dibawa oleh Jibril daripada langit ke bumi. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, mereka dapat curi dengar. Tapi bila Quran diturunkan zaman Nabi Muhammad, mereka bila mencuri dengar kena rejam, curi dengar kena rejam. Mana apa? Sebab Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Okey, soalan sekarang, ada lagi tak rejaman tu? Tak adalah. Sebab mereka mencuri dengar wahyu. Wahyu sekarang dah tak diturunkan, dah habis. Okey. Jadi syaitan yang curi dengan wahyu tu pencen lah sekarang. Okey, ada soalan ni? Tak ada, insya-Allah. Kita jumpa pagi besok kelas hadis, insya-Allah 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya nak umumkan buku yang terbaru yang dikeluarkan oleh GAD, iaitu Tadabbur Surah Al-Munafiqun. Baru terbit ni. Jadi siapa yang belum beli, beli. Siapa yang dah beli, beli lagi untuk dihadiahkan pada saudara mara, pada sahabat andai, dan untuk berdakwah. Cerita dalam surah Munafiqun membongkar tentang orang Islam yang berpura-pura Islam. Solat tapi munafik, sedekah tapi munafik, berjihad bahkan berjihad tapi dalam hatinya adalah munafik. Jadi cuba kita beli buku ni dan cek muhasabah diri kita, ada tak sifat-sifat munafik. Kalau ada, kita baiki. Harganya hanya RM25 sahaja. والله أعلم. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.